Bahasalah menyatukan kita semua. Marilah belajar ramai-ramai. Gugusan hari-hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau Sweet Charity, gugusan hari-hari. Tapi topik pembelajaran kita pada hari ini, rumusan hari ini. Topik pembelajaran kita pada hari ini mengenai rumusan KSSM. Macam mana nak buat rumusan? Jom kita tengok. Selamat pagi. Assalamualaikum. PDPR kita pada pagi ini mengenai topik rumusan. Rumusan seperti yang kamu tahu, rumusan untuk format KSSM ada beberapa perbezaan dan ada beberapa kelainan daripada rumusan sewaktu format KBSM dahulu. Dulu masa kamu mula-mula naik tingkatan 4, kamu didedahkan dengan rumusan KBSM. Tapi di pertengahan tahun, kamu diperkenalkan secara am mengenai rumusan KSSM. Hari ini kita akan tengok macam mana kita nak buat rumusan KSSM. Sangat mudah dan sangat senang. Cuma yang perlu kenal pasti fokus sahaja. Itu sahaja. Kita tengok nanti kenapa kena kenal pasti fokus. Rumusan. Apakah rumusan? Rumusan soalan yang ada dalam bahagian C, kertas 2 Bahasa Melayu SPM, kod 1103 palang 2. 1103 kertas Bahasa Melayu, palang 2, kertas 2. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab bahagian ini 40 minit. Bayang tak dapat tengok slide. Yang lain boleh tengok slide tak? Yang lain boleh. Bayang mungkin ada internet internet slow kot. Tak apa bayang. Kamu cuba dulu. Tak apa, nanti saya akan kongsikan video. Saya akan kongsikan nota nanti. Masa yang diperuntukkan soalan rumusan 40 minit. Dan markah masih lagi sama dengan sebelum ni. Markah yang diperuntukkan ialah 30 mengikut beberapa pecahan. Kita tengok pecahan tersebut. Yang pertama, pengenalan 2 markah. Yang kedua, isi tersurat 16 markah. Kesimpulan ada 2 markah. Total semua, jumlah semua 10, betul? Dan markah bahasa lagi 10. Tadi markah pengenalan, isi tersurat, kesimpulan 20. Markah bahasa 10. Maknanya 30 markah. Ada pengenalan, ada isi tersurat, ada kesimpulan. Dan di mana isi tersirat? Ada tak isi tersirat? Ada tak isi tersirat? Bagus Ina. Tak ada isi tersirat. Jangan salah sangka kali ini isi tersirat tiada. Bilangan soalan yang dikemukakan satu sahaja. Untuk rumusan ada satu soalan saja. Soalan ini boleh mengandungi dua bahan ataupun 3 bahan. Ada 2 bahan atau 3 bahan. Dia tak akan kurang daripada 2 bahan. Macam sebelum ni KBSM punya format rumusan. Ada satu bahagian sahaja. Satu bahan saja. Maksud saya ada petikan saja. Kali ini kita tengok apa yang kemungkinan akan ada dalam rumusan. Petikan lazimnya terdiri daripada pelbagai sumber berdasarkan tema dalam DSKP. Maknanya, apa yang akan naik dalam soalan rumusan ni ada dalam tema pembelajaran tingkatan 5 kamu. Dalam DSKP kamu. Sama ada dia ambil yang tingkatan 5 ataupun dia nak ambil yang tingkatan 4 sikit. Itu terpulang kepada orang yang buat soalan lah, pengubah soalan nantilah. Dan yang istimewanya, yang saya kata, apa yang istimewanya? Tema dan kata kunci tidak dinyatakan dalam soalan. Kalau sebelum ni kita dah tahu kata kunci yang kehendak soalan. Kita
Contoh macam dia nak cara-cara menangani masalah gangster dalam kalangan pelajar dan kekangan yang dihadapi. Kita dah tahu yang awal tu isi tersurat, yang nombor 2 tu isi tersirat. Okey, kali ni dia tak nyatakan dalam soalan. Okey. Jadi macam mana nak buat? Kita sendiri kena kenal pasti dan kenal pasti dalam petikan ataupun bahan grafik yang diberi. Okey. Setiap bahan sekurang-kurangnya mengandungi 2 fokus. Okey, ini dia ada fokus-fokus. Fokus tu apa yang dikehendaki soalan lah. Okey, kita boleh jumpa dalam petikan ataupun kita boleh jumpa dalam bahan yang diberi nanti. Okey, fokus ialah tema dan kata kunci isi kita. Okey, fokus itulah tema dan kata kunci isi kita. Okey, ini saya berikan contoh-contoh fokus. Contoh, okey. Contoh yang pertama, punca-punca seseorang itu muflis. Yang ni kita akan jumpa dalam petikan nanti. Kalau kita tak jumpa yang spesifik punca-punca ke apa ke, dia mungkin ada dia berkias-kias. Okey, punca-punca. Itu kamu jangan risau. Bila kamu dah selalu buat nanti latihan, kamu akan faham. Okey. Kemudian yang kedua, langkah-langkah untuk menangani masalah kemuflisan dan kesan-kesan jika seseorang itu muflis. Okey. Kalau kita tengok pada contoh fokus, ada berapa fokus dekat sini? Ada berapa fokus? Ada berapa fokus? Pelajar best power? Ya, ada 3 fokus. Okey? Kalau dia letak punca-punca dan langkah-langkah, ada berapa fokus? Kalau punca-punca dan langkah-langkah pula. Okey. Bagus. Okey. Ada 2 punca. Ada 2 punca. Ada punca dan langkah saja. 2 fokus. Okey. Dekat contoh dia bagi 3. Okey. Bagus. Okey. Senang ajar kamu ni. Sebab kamu ni dah kamu ni senang faham. Okey. Okey. Kemudian jawapan perlu dikemukakan dalam bentuk perenggan. Okey. Bentuk perenggan ya. Jangan buat isi dalam bentuk point. Jangan buat isi dalam bentuk nombor. Okey. Dia mesti dalam bentuk perenggan. Okey. Kaedah penulisan rumusan. Okey, kaedah penulisan rumusan. Murid mesti membaca petikan dan meneliti bahan untuk mengetahui bilangan fokus atau kata kunci dan tema. Maksudnya kamu mesti baca bahan, kamu mesti teliti bahan yang diberikan, tengok betul-betul. Okey, jangan kelang kabut, buat relax je, baca relax-relax. Okey, tenang, tarik nafas panjang-panjang. Okey. Kertas soalan tak lari ke mana. Okey, kamu baca, faham dan tengok betul-betul fokus supaya kamu tak tersalah langkah. Okey, saya percaya kamu boleh buat nanti. Okey. Dengan berdasarkan kedua-dua bahan tersebut, murid perlu membina pengenalan. Okey, ini dia kata kedua-dua bahan. Mungkin nanti akan ada ketiga bahan ke, ada 3 bahan ke. Okey, dia mesti ada sekurang-kurangnya 2 bahan. Okey. Okey, ini contoh pecahan markah untuk 2 bahan. Okey, pengenalan. Macam saya cakap tadi, pengenalan 2 markah. Okey, isi bahan 1 ada 12 markah. Maksudnya, kalau isi bahan 1, 12 markah. 1 isi 2 markah. 12 bahagi 2. 12 bahagi 2 berapa? Ha, 12 bahagi 2, Ina. Okey. Okey, 12 bahagi 2, 6. Okey. 12 bahagi 2, 6. Maksudnya kita kena cari 6 isi. Okey. Untuk bahan 1, kita cari 6 isi. Dan bahan 2, 4 markah. Kita bahagi 2, dapat 2. Jadi, bahan 2, kita kena cari 2 isi. 6 tambah 2, berapa isi? 8. 8 darab 2, berapa? 16. Cukup markah untuk bahagian isi. 16 markah. Okey, kesimpulan 2 markah. Total semua dapat 20. Kemudian, markah bahasa. Markah bahasa berapa? 10. Daripada 10, kamu nak berapa? Mestilah nak 10 kan? Okey, jadi markah bahasa 10. Total 20 tambah 10 dapat 30. Okey, dapat markah penuh. Okey. Okey, contoh pesanan pula dah. Contoh pecahan markah
3 bahan. Okey, contoh pecahan markah 3 bahan. Ini markah untuk 3 bahan. Yang tadi 2 bahan. Ini untuk 3 bahan pula. Kita tengok macam mana 3 bahan. Kalau 3 bahan, yang pertama pengenalan masih lagi sama. Ada 2 markah. Kemudian isi bahan satu ada berapa? Ada 12. Okey. Maksudnya berapa? Ina, berapa isi bahan satu? Ya, yeah. Okey. Ada 6 isi. Okey. Isi bahan 2 pula. Siapa dia lagi dalam ni? Isi bahan 2. Ada 2 markah. Siapa lagi ada ni? Albanus. Isi bahan 2. Berapa kat situ? Ada 2 markah. Albanus, boleh dengar tak? Okey, yang lain isi bahan 2 perlu ada berapa? Okey, bagus. Albanus 1. Tanda tanya. Ya, Albanus 1. Okey, bagus. Okey. Isi bahan 2 ada 1 markah pula. 1 isi dan 2 markah. Okey, isi bahan 3 pun kita ambil 1 isi. Total semua 12 tambah 2 tambah 2 kita dapat 12 tambah 2 14, 14 tambah 2 16. Jadi dekat sini kita ada 16 markah. Okey, sama 8 isi juga. Kemudian kesimpulan 2 markah. Total semua sekali dengan markah bahasa 10 kita dapat 30. Senang. Senang je buat rumusan ni. Senang buat dan senang dapat markah. Okey? Jangan takut. Okey, kita tengok kepada format pengenalan sahaja. Format pengenalan sahaja. Format pengenalan pula. Okey? 2 fokus. Ini format pengenalan untuk 2 fokus. Okey, ini contoh format pengenalan. Okey. Dekat sini ada beberapa cara yang kamu boleh ambil. Okey. Okey, yang pertama kita tengok frasa awalan untuk mulakan pengenalan kamu. Kemudian kita ada fokus 1 dan ada fokus 2 sebab yang ni kita berpandukan kepada 2 fokus. Ada fokus 1 dan fokus 2. Okey, dekat sini ada 3 kaedah. 3 kaedah. Rumusan ini tentang. Kedua-dua bahan ini tentang. Rumusan membincangkan. Okey, 3-3 ini sebenarnya boleh digunakan. Okey, tapi lazimnya yang selalu cikgu BM dekat sini aja, kita gunakan yang ketiga, rumusan membincangkan. Lebih mudah, lebih senang ingat. Okey, rumusan membincangkan fokus 1, fokus 2. Okey, ini contoh. Kita tengok yang ketiga. Kita selalu tengok yang ketiga. Kita selalu guna yang ketiga ni. Okey, rumusan membincangkan fokus 1, punca-punca pemerdagangan manusia, dan fokus 2, okey, dan langkah-langkah untuk menanganinya. Okey, dan ni, D ni huruf kecil dekat sini. Okey, D ni huruf kecil. Okey, punca-punca pemerdagangan manusia dan langkah-langkah untuk menanganinya. Okey, ni contoh untuk 2 fokus. Okey, jangan salah Okey, kemudian. Okey, kalau kamu nak salin boleh salin dulu. Ada yang tengah makan kerupuk mami ke? Share-share lah sikit. Fedelis ada tak dalam ni? Fedelis. Siapa yang ada dalam ni? Pak An. Fedelis ada. Ada Fedelis. Kiara. Kelas Zamrud ada tak dalam ni? Kelas Zamrud. Kelas Zamrud ada tak? Kelas Nilam saya dah nampak tadi. Kelas Zamrud ada wakil tak? Zamrud. Mutiara saya dah nampak ni. Betul lah bayang kelas Zamrud. Khatib. Okey. Okey. Kita teruskan kepada format pengenalan bagi 3 fokus. Okey. Kalau kita boleh tengok dekat sini, frasa awalan sama je. Okey, sama je yang dengan 2 fokus. Sebab frasa awalan ni untuk pengenalan. Okey, frasa awalan untuk pengenalan. Jadi, benda tu kita guna benda yang sama. Kita guna rumusan membincangkan je. Okey, ingat dalam kepala kamu, rumusan membincangkan, rumusan membincangkan, rumusan membincangkan. Ingat yang itu sahaja.
Okey, ingat RM, rumusan membincangkan RM. Bila nak buat rumusan ingat RM. Okey. Rumusannya RM, rumusan membincangkan. Okey, jangan letak benda-benda lain selepas membincangkan tu. Rumusan membincangkan. Okey, kita tengok. Ini contoh untuk 3 fokus. Fokus 1, fokus 2 dan dia ada pula tambahan. Fokus 3. Kita tengok dekat fokus 3 ni macam mana kita nak tambah pula. Okey, yang pertama, fokus 1. Rumusan membincangkan punca-punca pemerdagangan manusia. Fokus 2 dan langkah-langkah untuk menanganinya. Dan fokus 3 dia tambah dekat situ serta halangan yang terpaksa dihadapi. Dan serta. Okey. Untuk fokus 2 nak pergi ke fokus 3 kita tambah serta. Okey. Kalau ada 3 fokus ingat DS. Okey. 3DS. Ingat yang tu. Okey. 3DS. Tadi rumusan membincangkan RM 3DS, RM 2D. Kalau 2 fokus ada dan. Kalau 3 ada DS. Ingat dia, Dewan Selera. Okey, Dewan Selera hari-hari pergi. Daripada pagi sampailah ke malam. Okey. Okey, boleh tengok dulu. Okey, ini format pengenalan bagi 3 fokus. Okey. Kemudian, isi petikan dan bahan grafik. Kamu kena tahu ya, dalam rumusan kamu kali ini, dia tak bagi petikan sahaja. Dia akan bagi bahan grafik ataupun bahan yang lain. Dalam bahan-bahan yang lain tu, bahan pertama mungkin dia akan bagi petikan. Tapi bahan lain mungkin dia bagi syair, 2 rangkap. Pantun 2 rangkap ke. Kemudian dia akan bagi petikan syair ke. Kita tak tahu apa yang akan naik nanti. Cuma kita perlu bersedia, okey? Okey, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam petikan dan bahan grafik. Macam awal-awal saya cakap tadi. Okey, setelah mengenal pasti fokus, kemukakan isi berdasarkan fokus tersebut. Berapa isi yang perlu? 8 isi yang perlu. Okey, nyatakan isi mengikut nisbah yang lazimnya 6 nisbah 2, iaitu 6 isi daripada petikan dan 2 isi daripada bahan grafik atau lain-lain. Ingat 6 nisbah 2. 6 kita ambil daripada petikan, yang 2 lagi kita ambil dalam bahan-bahan lain. Okey, kalau kamu rasa dekat sini kamu nak ambil, contohlah kamu tanya saya, cikgu boleh tak kalau saya nak ambil 5 daripada petikan, 2 daripada bahan kedua, 1 daripada bahan ketiga. Ni kalau 3 bahan lah. Okey, kalau kita tengok kepada format, kalau kita tengok kepada asas formatnya, okey, dikatakan boleh. Okey, yang ni kita akan perincikan dalam kelas nanti. Okey. Okey, sekarang ni secara amnya kamu perlu faham yang ni dulu. Okey. Nanti bila kita buat latihan baru kita boleh nampak okey macam ni. Bahagian ni kita nak ambil banyak ni, bahagian ni kita nak ambil banyak ni, bahagian ni kita nak ambil banyak ni. Okey, boleh. Okey. Nanti kita perincikan dalam kelas seterusnya. Okey. Dengar tak bunyi loceng sekolah? Mesti kamu rindu bunyi loceng kan? Rindu tak bunyi loceng? Kamu akan rindu loceng pukul 10. Kamu akan rindu loceng pukul 1:30. Dan kamu akan rindu loceng pukul berapa? 5:30. Betul tak? Empat setengah. Loceng 4:30 dan loceng pukul 10 malam. Betul. Time tu lah yang paling dinanti-nanti kan. Pukul 10 je. Kalau saya tak pergi sarapan dekat kafe lagi. Kalau saya pergi pukul 11 tu. Habis sandwich bayang beli. Betul tak bayang? Gurau je bayang Saya kalau nak sarapan dekat kafe, saya akan pastikan saya sarapan sebelum pukul 10 pagi. Okey. Seterusnya. Contoh isi daripada petikan. Okey. Fokus pertama. Okey, petikan. Okey, ini fokus
daripada petikan. Okey, ada berapa dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni contoh Contoh Okey. Fokus pertama daripada petikan, antara cara komunikasi yang berkesan. Okey, tengok dia dah mulakan dengan antara cara komunikasi yang berkesan. Cara komunikasi yang berkesan ini adalah tema soalan kamu. Ini contoh, okey. Mesti tema dia tentang komunikasi, okey. Antara cara komunikasi yang berkesan ialah murid harus menyatakan pandangan dengan cara yang berhemah, okey. Dia ada awalan ni, dia antara cara komunikasi ni. Kemudian dia masuk dengan isi. Kemudian ada kata hubung selain itu, seterusnya, di samping itu, bukan itu sahaja, akhir sekali. Ini benda yang basic, yang benda yang kamu pernah buat. Okay? Cuma nanti kamu buat balik je. Okay? Masukkan selain itu, murid-murid hendaklah memberikan fokus kepada pengajaran guru. Seterusnya, murid perlu memberikan respon apabila diajukan soalan oleh guru. Macam kamu lah kan. Bila saya tanya, kamu jawab. Okay. Di samping itu, murid perlu mengetahui dan mengamalkan kemahiran sosial. Sosial sini, bukan ni ejaan bahasa Inggeris. Ni autocorrect ni dalam laptop. Okay, ketika berkomunikasi. Okay. Ini contoh-contoh yang perlu buat nanti. Okay. Masukkan kata hubung je dekat depan tu. Kata hubung kamu tahu. Okay. Ingat kata-kata hubung ni. Okay, kalau nak salin, boleh buat nota. Alright. Okay, seterusnya. Contoh isi daripada bahan grafik. Okey, ni daripada bahan grafik pula. Macam tadi, kita petikkan. Okey, petikkan lain. Kemudian, dia bagi bahan kedua pula. Bahan kedua, bahan grafik. Fokus yang lain pula. Okey, kemudian, fokus yang ni, tadi dia kata cara komunikasi yang berkesan. Kemudian, langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan komunikasi. Okey, langkah yang perlu diambil. Dicerita kat sini, ibu bapa. Langkah yang perlu diambil ialah ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang kaedah komunikasi yang efektif sejak kecil. Selain itu, guru perlu memberikan penekanan tentang cara komunikasi yang sewajarnya kepada murid. Okey. Dah selesai bahagian isi kamu. Kan? Senang je. Dah, ada dua bahan, ada dua fokus. Okey, contoh dua fokus. Okey, kemudian kita masuk kepada bahagian kesimpulan. Okey. Kita tengok ini kesimpulannya. Okey, kesimpulannya pihak ibu bapa dan guru mestilah mengambil berat tahap komunikasi anak-anak supaya masa depan mereka lebih terjamin. Kamu tengok dekat sini. Okey, dalam kesimpulan saya selalu tekankan, dalam kesimpulan mesti ada cadangan, mesti ada harapan. Bila kita mencadangkan sesuatu, kita mestilah letak harapan apa yang akan jadi berdasarkan cadangan kita tu. Okey, ingat dalam kesimpulan mesti ada cadangan, mesti ada harapan. Ada cadangan, ada harapan. Okey, cadangan, harapan. CH. Okey, kesimpulan CH. Okey. Kalau yang tadi rumusan RM. RM ada, kalau 2 fokus ada dan. Kalau 3 fokus ada apa? Kalau 3 fokus ada apa? Ada dan serta. Okey, 3 fokus DS, 3 DS, 3 DS. Okey, ada dan serta kalau 3 fokus. Okey, simple, senang. Okey. Kesimpulannya, okey, ada cadangan pihak ibu bapa, cadangannya dan guru mestilah mengambil berat tahap tema kita berdasarkan apa? Tengok pada petikan kita tadi, komunikasi anak-anak, kata hubung supaya kesan atau harapan, cadangan, harapan. Okay, apa harapan kita? Supaya masa depan mereka lebih terjamin. Senang kan buat rumusan? Cuma kena banyakkan latihan sahaja. Okey, faham? Okey. Sebenarnya, apa yang saya terangkan dekat kamu ni, saya ambil dalam buku ataupun modul Bahasa Melayu Terbaik SPM. Okay, yang diterbitkan oleh Crafty Prof. Buku ni bagus, saya tengok. Okay. Dalam ni banyak latihan-latihan rumusan dia. Okay. Macam mana? Moga video kali ini memberi manfaat kepada anda dan sedikit sebanyak membantu anda. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih.